sebagainya lah yang berkaitan. Dipersilakan dengan terhormat. Kan ni. Masih Salam. Bismillah. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la minna shaqiyyan wa la mahruman wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, masih kepada Tuan Pengurusi Majlis, Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa Surau, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita memanjatkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia daripada Allah dapat sama-sama kita bertemu malam ini. Yang pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada pihak surau kerana sudi menerima kami daripada Aman Palestin pada malam ini. Saya Muhammad Ikram bin Abu Hassan. Saya tak bekerja dengan Aman Palestin, saya bekerja dengan UAE. Namun menjadi penceramah Aman Palestin sejak lama dah rasa. Sejak saya masih belajar di Mesir dulu, Al-Azhar, dah terlibat dengan Aman Palestin, alhamdulillah, sehinggalah sekarang. Saya bertugas sebagai pensyarah kanan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Gombak dan tinggal di Kajang. Masih tinggal di Kajang, tak jauh lah, cuma duduk jauh sikit ulang-alik ke Gombak tu lah. Jadi alhamdulillah, insya-Allah sama-sama pada malam ini saya akan huraikan sedikit berkaitan dengan tajuk yang diberikan, iaitu kepentingan bumi Palestin kepada umat Islam. Saya minta maaf sebab ada masalah teknikal seperti ini, kita tak boleh nak pancas slide walaupun saya dah sediakan slide untuk tontonan tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi itulah, minta maaf kesalahan teknikal ni menyebabkan tak boleh nak pancar lah. Jadi yang pertamanya adalah saya akan sebutkan beberapa hadis ayat Al-Quran berkaitan dengan bumi Palestin. Bukanlah perkara yang baru sebenarnya kan. Tadi pun Tuan Pengurusi ada sebut pernah jemput Aman Palestin dan sebagainya. Namun saya nak kita refresh, kita ulang semula mungkin beberapa perkara yang penting berkaitan dengan bumi Palestin, dan seterusnya kita lihat kenapa sebenarnya perjuangan di bumi Palestin ni amat penting dengan kita lah. Sebelum itu juga saya sebutkan di awal lagi, iaitu perjuangan di bumi Palestin ataupun isu Palestin ni bukanlah setakat isu kemanusiaan ataupun isu kebajikan. Ini yang cuba dibawa oleh sebahagian orang barat dan sebagainya kan. Dia anggap sama je semua isu kemanusiaan, semua isu kebajikan. Dia sebenarnya bukan isu kemanusiaan ataupun kebajikan. Isu Palestin ni dia adalah isu umat Islam yang mana tanah mereka dijajah oleh golongan Yahudi kan? Jadi ia adalah isu agama, bukan sekadar isu kebajikan. Mula-mula dulu mungkin 70-80 tahun lepas, sejak Palestin dijajah, berlaku kita kata support yang kuat daripada negara-negara Islam. Namun setelah sekian lama, akhirnya makin lama makin diubahlah isu itu sampai ada yang menganggap dia isu adalah kebajikan. Maksud kebajikan ni macam mana? Maksudnya nak bagi dia orang ni boleh makan, boleh minum,
boleh belajar sikit kan, ada elektrik yang cukup, boleh hidup, selesailah. Sebenarnya bukan itu yang kita nak. Saya yakin bukan setakat amal Palestin, tak kisahlah NGO yang lain berkaitan dengan Palestin ni, bukan nak bawa supaya dia orang ni boleh makan, minum, tidur dengan elok dan sebagainya. Tidak, bukan sekadar itu, tetapi sebenarnya membebaskan bumi Palestin daripada cengkaman Yahudi. Jadi itu sebenarnya tujuan kita. Kenapa kita sebut begitu? Jadi kita lihat dalam beberapa hadis Nabi SAW, iaitu yang pertamanya adalah Nabi SAW sebut Palestin ini ataupun Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa yang terletak di bumi Palestin ini, dia adalah merupakan kiblat pertama umat Islam. Sebenarnya orang Arab dia tak ada kaitan dengan bumi Palestin. Arab lah, secara bangsa Arab kan, dia tidaklah kaitan direct, sebab Nabi Ismail itu kalau ikutkan dia memang duduk di Mekah lah, keturunan itu, walaupun kalau ikut silsilah Nabi-Nabi itu adalah kaitannya kan. Cuma nak kata bangsa Arab ini, dia tidak ada kaitan dengan Palestin. Dia kaitan dengan Kaabah Al-Musharrafah di Mekah. Kaitan dia sangat kuat dengan Mekah. Bahkan orang Arab Quraisy dianggap bangsa yang sangat mulia sebab mereka ini golongan yang menjaga Kaabah, yang menjaga Mekah, yang berkhidmat kepada orang-orang datang haji sejak daripada dahulu kala. Sebab tu, tapi pelik kenapa dalam hadis Nabi SAW an Abi Ishaq radhiyallahu anhu qala sami'tu al-Barra' bin Azib radhiyallahu anhu qala صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المسجد مقدسي 16 أو 17 شهرا. Kenapa Allah SWT arahkan Nabi SAW untuk dalam hadis ni kami solat, kata sahabat ni Al-Barra' bin Azib, kami solat menghadap Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa di Palestin selama lebih kurang 16 atau 17 ataupun 17 bulan. 17 bulan ni dekat 16 bulan, 17 bulan kat setahun setengah. Kan setahun setengah mereka di Madinah sebelum berlakunya peristiwa peralihan kiblat kan. Dan surah Al-Baqarah Allah Taala berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Itu arahan tu, fawalli, berpalinglah kiblat kamu syatral masjidil haram, menghadap Masjidil Haram. Ayat ni turun pada tahun kedua Hijrah kan. Jadi kenapa setahun setengah menghadap di Baitul Maqdis? Itu menunjukkan keterikatan yang sangat kuat dengan umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW dengan Baitul Maqdis. Yang mana, kenapa? Yang mana disebutkan dalam hadis yang seterusnya dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, iaitu hadis diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hari aku tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwala, masjid yang manakah yang dibina di atas muka bumi, yang pertama sekali dibina atas muka bumi. Tuan-tuan, apa maksud masjid? Masjid ni tempat orang beribadah kan, sembah Allah Ta'ala lah kan. Jadi masjid di muka bumi ini, masjid ni dibina untuk tujuan ibadah. Bukan zaman kita je ada masjid, sejak dahulu kala lah. Jadi diceritakan yang mula-mula bina adalah Masjid Al-Haram, Kaabah lah. Qultu thumma ay, Abu Dzar tanya lagi, lepas daripada Masjidil Haram yang kedua, mana pula yang dibina? Kata baginda SAW, Al-Masjidil Aqsa, Masjid Aqsa yang dibina kedua selepas Masjidil Haram, yakni Kaabah. Qultu kam bainahuma, aku tanya lagi, kata Abu Dzar, berapa tempoh antara keduanya ini? Selepas bina Masjidil Haram ni tempoh berapa lama untuk bina pula Masjid Aqsa? Qala, Nabi SAW, 40 sanah, 40 tahun. Tak jauh beza kan? Tak jauh beza dia punya pembinaannya itu, sekitar 40 tahun.
Ini menunjukkan bahawasanya tempat-tempat yang pertama di atas muka bumi ini yang dibina untuk disembah Allah Ta'ala padanya, tempat-tempat yang mulia, yang mana Allah Ta'ala muliakan tempat tersebut untuk orang beribadah di situ. Bumi yang berkat yang Allah Ta'ala suruh orang pergi dan beribadah di situ. Begitu sebab tu dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, la tashuddur rihal illa ila thalathati masajid. Janganlah bersusah payah. Dalam hadis dia kata la tashuddur rihal. Tashuddur rihal ni jangan bersusah payah bermusafir. Jadi ulama berbincang dalam syarahan hadis ni, apa maksud tashuddur rihal ni, maksud bersusah payah musafir ni. Kata mereka, kalau nak musafir ke tempat ini, 3 tempat ni, pastikan sampai. Tu yang kata tashuddur rihal tu, sediakan bekalan yang cukup, make sure mesti sampai. Kalau musafir tempat lain, tak apalah, sangkut tengah jalan patah balik, itu okey, tak apa, tak ada masalah. Tapi ketiga-tiga tempat ni kalau nak pergi pastikan sampai. Iaitu yang kita tahulah kan. Yang pertama adalah Al-Masjidil Haram, orang pergi umrah, pergi haji, dan Al-Masjid Al-Nabawi Nabi SAW. Begitu juga yang ketiga adalah Al-Masjid Al-Aqsa. Nabi SAW sebut, padahal tak ada kaitan dengan Arab, tapi dia ada kaitan dengan agama Islam. Siapa-siapa yang beragama Islam mesti anggap Masjidil Aqsa ini adalah salah satu tempat suci umat Islam, yang mana disembah Allah Ta'ala sejak awal-awal penciptaan manusia. Disembah Allah Ta'ala pada tempat itu. Kita katalah surau ni baru berapa puluh tahun, 30 tahun, ada 40 tahun, lebih kurang lah, saya tak ada yang baru, ada yang lama lah surau-surau kita Masjid Malaysia ni. Masjidil Aqsa ini beratus ribu tahun, dan beratus ribu tahun sebelum Masihi lagi telah dicipta, telah dibina. Jadi beribu tahun lah, bukan ratus ribu, beribu tahun lah, beribu tahun yang lepas. Sejak itulah Nabi-Nabi solat di situ. Kan cerita Nabi Nabi Musa, Nabi Isa, cerita Sayyidatuna Maryam radhiyallahu anha, semua itu di sana, di bumi Palestin lah. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, semua solat menyembah Allah Ta'ala di situ. Dan begitu juga yang keempat adalah mengapa kita menganggap isu Palestin ini adalah isu umat Islam, dan ianya sangat penting ke dalam untuk kita lah sebagai seorang Muslim, iaitu firman Allah dalam surah Al-Isra. Kan setiap tahun kita sambut Isra Mi'raj dalam bulan Rajab, kan? Kenapa setiap tahun ulama kita sejak dahulu kala buat sambutan Isra Mi'raj ni, nak peringati peristiwa Isra Mi'raj ni? Sebab dalam salah satunya ada dalam Quran lah, peristiwa cerita Isra Mi'raj ni tak boleh nak pertikai. Mungkin ada orang boleh pertikai apa, setengah-setengah hadis kan, mungkin ada orang boleh cari jalan pertikai. Ini tak logik lah. Nabi SAW tengah malam tiba-tiba pergi ke Masjid Aqsa kan, daripada Mekah ke Masjid Aqsa, lepas tu naik ke langit pula. Tak logik lah, peristiwa yang pelik lah kan. Kalau hadis mungkin ada orang boleh pertikai, tapi bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, habis tak kan, mesti percaya 100% lah. Siapa pertikai Quran lah, boleh jatuh kufur. Betul Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Dia kata Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala yang telah berjalankan waktu malam abdihi, hambanya Nabi Muhammad SAW, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah Ta'ala sebut jelas-jelas je, tak boleh siapa nak pertikai dah dalam malam tersebut.
Allazi barakna haulahu, yang mana kami berkati sekelilingnya. Sebab tu bumi Palestin ni bumi yang sangat berkat. Bumi yang sangat berkat. Barakna haulahu, kami berkati dia dan sekeliling-kelilingnya, bumi Palestin. Kenapa kata ulama bila tahlil, bila cuba tafsirkan surah Al-Isra' ni, ayat pertama ini, kenapa Nabi SAW nak kena pergi ke Baitul Maqdis dulu? Kenapa tak direct terusnya ke asalnya nak terima perintah salat, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha? Itu pun hadis sahih kan, kita baca setiap tahun Isra Mi'raj. Tapi kenapa nak kena singgah di Baitul Maqdis dulu? Kan? Jadi sebab itu kata ulama, itu menunjukkan simbolik kepada Nabi SAW menerima amanah. Sebab itu apa yang berlaku di Masjidil Aqsa ni pada malam berkat tu, iaitu Nabi sampai di sana, dalam satu riwayat Nabi salat imam kepada para Nabi, kan? Nabi, para Nabi yang lain solat bersama dengan Rasulullah SAW jadi imam, menunjukkan bahawasanya penyerahan mandat daripada Nabi-Nabi yang sebelum ini menjaga Baitul Maqdis kepada Rasulullah SAW dan umatnya lah. Bukan serah pada Nabi tak ada, tak, serah kepada tugasan kepada Nabi yang terakhir ini dan umatnya untuk menjaga Baitul Maqdis. Jadi sebab itu kalau kita tengok dalam sirah Nabi SAW, dalam ketika mana baginda masih hidup, ada beberapa peperangan yang baginda pergi sendiri ke Baitul Maqdis. Adanya yang pertama sekali perang Mu'tah lah, Nabi tak pergi lah. Perang Mu'tah ni Nabi tak pergi, tapi Nabi hantar Ja'far, Nabi hantar Khalid bin Walid dan sebagainya. Perang di Mu'tah ni kalau saya boleh tunjuk dalam slide ni, insyaAllah nantilah kalau ada. Minta maaf lah, saya pun tak pasal dia punya connector tu tak boleh nak connect. Mu'tah ni sekarang ni di Jordan. Kalau ada anak-anak yang kita siapa tuan-tuan pergi belajar di Jordan kan, antara salah satu universiti kat Jordan yang famous ni Universiti Mu'tah lah, Jami'ah Mu'tah. Kita hari ni dengar Jami'ah Mu'tah tu zaman SAW, Rasulullah hantar tentera pergi perang di Mu'tah. Perang Mu'tah ni, Ghazwah Mu'tah ini adalah perang bertemu dengan Rom, dan dia di Jordan, kawasan Syam. Syam ni termasuklah Jordan hari ni, Jordan, Syria, Palestin, semua itu di bawah Syam, dikuasai ketika itu oleh tentera Rom. Jadi bila Rom ada perancangan nak serang Rasulullah, dia nak serang Rasulullah ni dekat Madinah. Rasulullah ni jenis dia tak tunggu, dia dapat dia orang nak serang, dia pergi. Itu style Rasulullah, dia akan tunggu. Itu dalam perang Ahzab. Lepas dia perang Ahzab, Rasulullah tak tunggu dah. Iaitu dalam perang Ahzab Nabi SAW sebut al-an naghzuhum wa la yaghzunana. Ni masuk fasa baru dalam negara Islam, iaitu kita yang perangi mereka dulu. Bila dia orang datang dengar je nak perang Rasulullah, terus dia hantar. Jadi hantarlah tentera pergi ke Mu'tah. Jadi perang Mu'tah itu di sana, di Tabuk, di Mu'tah. Seterusnya perang Tabuk. Perang Tabuk Nabi SAW pergi sendiri pada tahun ke-9 Hijrah. Tahun ke-9 Hijrah Nabi SAW, setahun sebelum baginda wafat, baginda bawa tentera pergi ke Tabuk. Tabuk ni sekarang ni tuan-tuan, sempadan antara Saudi dan Jordan. Dia nak masuk ke Syam tu lah, bumi Syam tu lah. Perjalanan daripada Madinah ke Tabuk makan masa perjalanan dia punya masafah ataupun dia punya kilometer dia ukur lebih kurang 800 kilometer. Jauh, 800 kilometer. Sebab tu Allah Ta'ala ungkapkan cerita perang Tabuk ni dalam surah Taubah. Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala sebut tentera yang pergi perang Tabuk ni sebagai Jayshul Usrah, tentera yang bersusah payah. Memang dia berharungi sangat dahsyat. Nak pergi 800 km dalam keadaan panas terik. Madinah pula tengah kering kontang, tak ada air dan sebagainya. Jadi dia orang pergi juga ke Tabuk 800 km dan Rasulullah SAW pergi sekali.
Itu pergi ke Tabuk tu, pergi ke kawasan Syam tu. Dan yang terakhir adalah sebelum baginda SAW wafat, tahun berikutnya lah, 9-10 Hijrah. Lepas daripada Fathu Makkah, semua dah settle down, Rasulullah hantar sekali lagi tentera yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid ke Tabuk sekali lagi. Sebab yang masa Rasulullah pergi ke Tabuk tu tak jadi perang, orang Rom lari, tak mau perang. Jadi Rasulullah SAW duduk di kawasan Tabuk itu 18 hari. Itu yang kita duduk baca dalil ulama ambil daripada solat jamak qasar tu kan, ada antaranya perang Tabuk. Rasulullah SAW duduk 18 hari. Jadi orang yang contohnya balik atau pergi perjalanan kat mana-mana, dia tak tahu nak duduk berapa hari. Dia buat urusan sangkut, mungkin duduk seminggu. Jadi dia boleh jamak qasar selama dalam seminggu itu. Kalau dia tak tahu bila nak balik dalam mazhab Syafi'i, tempoh paling panjang berapa yang dia boleh kata jamak qasar ni, tak tahu sangkut tak boleh nak balik, hanya 18 hari. Ambil dalil daripada perang Tabuk. Jadi di perang Tabuk tak berlaku perangan. Di perang yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid, masa tu Rasulullah SAW tak pergi dah, sebab Rasulullah dah sakit, hujung-hujung hidup baginda sakit, matilah hujung-hujung tu kan. Kita dengar Rasulullah SAW ada beberapa tempoh tak mampu nak bangun, tak mampu nak pergi solat jemaah. Akhirnya sahabat angkat baginda. Masa itu Rasulullah SAW arahkan Usamah pergi ke Tabuk. Jadi tentera Usamah ni dah keluarlah daripada kawasan Madinah. Tengah-tengah duduk nak siap kat luar Madinah tu, dengar khabar baginda SAW wafat. Bila baginda SAW wafat, dia baru patah balik lah nak tengok urusan macam mana apa semua. Bila Abu Bakar radhiyallahu anhu naik jadi khalifah, laju sekian dia punya timeline ni kan. Jadi tadi perang Mu'tah tahun ke-7 Hijrah, tahun ke-9 perang Tabuk, tahun ke-10 baginda SAW hantar sekali lagi Usamah bin Zaid. Dan bila baginda wafat, Abu Bakar lah kan jadi khalifah yang pertama. Abu Bakar, masa ketika Abu Bakar ni kan berlaku bergolak. Ada orang yang murtad, ada yang keluar daripada Islam, ada yang Musailamah Al-Kazab mengaku Nabi tu kan. Jadi ketika itu zaman Abu Bakar ni tengah bergolak. Jadi dia orang bincang, nak teruskan juga tak tentera Usamah ni pergi ke Tabuk ni. Bincang-bincang, Sayyidina Umar kata tak payah. Sayyidina Umar ni radhiyallahu anhu kata tak payah, sebab tengah masalah ni ada yang tak nak bayar zakat, ada yang ikut Musailamah Al-Kazab di Al-Yamamah. Akhirnya Abu Bakar kata apa? Aku tidak sama sekali akan tangguhkan tentera yang mana Nabi SAW telah arahkan untuk keluar. Aku takkan cancelkan apa perancangan Rasulullah. Macam tu. Jadi dia orang pun pergi, dan akhirnya berlaku beberapa peperangan yang taklah besar, dan akhirnya dia patah balik. Jadi siri-siri perjuangan ini, siri-siri peperangan ini berlaku di kawasan Syam, yang mana terletaknya bumi Palestin. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada tahun ke-5 Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memimpin negara Islam, terbukalah bumi Syam. Akhirnya bumi Syam yang adanya dalam Palestin terbuka. Terbuka ni maksud dia apa? Maksudnya Islam masuk lah. Rom jatuh di tangan Islam. Empire Rom yang telah beratusan tahun tu, kita dengar Empire Rom cerita macam-macam berkaitan dengan manusia berperang dengan Tuhan kan, dalam peradaban Rom. Akhirnya jatuh di tangan umat Islam. Apa yang berlaku tuan-tuan yang saya nak spesifik sentuhkan, apabila dia dah sampai masuk ke dalam Syam, masuk buka Damsyik kan, Dimashq, Damsyik sekarang dekat Syria, ibu negara Syria, Damsyik lah, ataupun Dimashq dalam bahasa Arab. Jadi masuk semua, perang menang, sampailah di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ni dia satu kota besar lah. Dalam Baitul Maqdis ada Masjidil Aqsa kan, yang mana tempat suci umat Islam ni. Bila sampai di Baitul Maqdis, kawasan kota Baitul Maqdis, orang yang dalam Baitul Maqdis kata, kami tak mau perang, kami surrender, nak serahkan je Baitul Maqdis.
Tapi kata mereka, salah seorang daripada kita kata paderi lah, paderi ketika itu, orang Baitul Maqdis ni masa tu orang Kristian lah, Rom dan sebagainya, peradaban Rom. Jadi dia kata, aku semalam bermimpi kunci Baitul Maqdis ni aku serahkan, kunci kota Baitul Maqdis aku serahkan kepada seorang lelaki yang aku nampak dalam mimpi. Dan dia kata, aku tak akan serahkan kunci ni. Dia nak cara aman dia, cuma dia nak serahkan kunci ni kepada seseorang yang dia nampak dalam mimpi dia. Jadi dia orang pun kalut sama dia. Kan Abu Ubaidah Al-Jarrah kan, atau sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu yang digelar Aminul Ummah, orang yang paling amanah dalam umat Islam, orang yang paling, kita kata apa, amin, orang yang paling amanah, digelar SAW adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia lah pimpin tentera itu. Dia kata bukan Abu Ubaidah. Khalid bin Walid pun ada dalam tentera itu. Bukan, ni Saifullah kan, Khalid bin Walid kan Saifullah, pedang Allah, pun bukan dia. Jadi dia pun tak tahu apa nak buat, nak hantar gambar Sayyidina Umar ke nak ada kamera kan, mana ambil gambar snap mulia Sayyidina Umar ni ke, tak ada. Jadi dia orang pun tulislah surat hantar ke Sayyidina Umar radhiyallahu anhu di Madinah. Saya duduk Madinah kan. Jadi Sayyidina Umar pun dia dapat surat, disebabkan kata nak terima kunci Baitul Maqdis, dia pergi. Sedangkan Sayyidina Umar ni dia tak keluar daripada Madinah sejak Nabi SAW wafat. Dia tak boleh nak bayang dia macam keluar daripada Madinah lah kan, tempat bumi macam yang apa, dia berhijrah, yang tempat itulah mereka berjuang, tempat itulah dia duduk dengan Rasulullah. Tiba-tiba nak keluar ni dia tak boleh. Tapi disebabkan urusan Baitul Maqdis ni, dapat surat ni, dia kata Baitul Maqdis, dia pergi, dia turun. Jadi dia pun keluar dengan seorang khadam dia. Dalam satu riwayat cerita dia dengan seorang khadam atau pembantu je lah, bukan khadam jin, bantu manusia biasa. Jadi dia pun ni naik seekor unta ataupun tunggangan lah, dalam bahasa Arab dia panggil ba'ir. Ba'ir ni ada yang kata unta, ada yang kata keldai, ada yang kata kuda, tapi kita kata dia tunggangan lah, kita katakanlah dia unta lah Jadi dia pun pergi ni, Sayyidina Umar ni pergi dengan khadam dia, hanya naik seekor unta. Perjalanan 800 km ni naik seekor unta. Jadi tak apalah, jalan. Dan dia orang silih tukar gantilah. Jadi sampai satu tempat, Sayyidina Umar jalan kaki, khadam dia naik duduk atas unta, jalan tuntun lah, Sayyidina Umar tuntun unta itu. Sampai satu tempat lagi, Sayyidina Umar pula naik atas, khadam dia pula tuntun. Macam mana dia orang kira masa itu? Dia kira, dalam riwayat dia kira berdasarkan bacaan Al-Quran lah kan. Katalah baca lebih kurang dalam 50 ayat, tukar 50 ayat, tukar, macam itulah kan. Kita sekarang lihat setengah juzuk lah, setengah juzuk, okey, tukar pula, setengah juzuk, tukar pula. Jadi sampai satu kawasan ini, kawasan tu becak, ataupun mungkin lepas banjir ke, tak tahulah kan, zaman-zaman dulu. Bila nak lalu tu, turn Sayyidina Umar jalan kaki dan khadam dia duduk atas. Jadi kata khadam dia kata, wahai Umar, engkau duduk atas lah, ni satgi nak pergi terima kunci Baitul Maqdis ni, urusan negara ni, bukan main-main, bukan biasa-biasa ni, nak terima kunci Baitul Maqdis. Kata Sayyidina Umar lah, al-adlu huwa al-adl, keadilan is keadilan. Tak kisah orang nampak ke, tak ada CCTV ke, tak, ini amanah. Sayyidina Umar kan, kita dengar pasal kisah dia kan, gitulah dia. Jadi dia kata, dah sekarang ni turn aku jalan kaki, aku jalan kaki. Becak tak becak, itu tak ada, bukan alasan. Jadi dia jalan kaki lah, jalan kaki. Dan bahasa utara ni dia randuk lah. Becak tu kan, randuk lah, selut tu, habis baju dia kotor dan sebagainya. Dan dia pun teruskan perjalanan. Dia tak ada R&R nak singgah, boleh pergi mandi, tukar baju. Zaman tu kan, kita tak apa lah, pergi singgah R&R, mandi tu, jalan balik. Ini tak ada. Sampai di Baitul Maqdis dengan keadaan yang begitu kusut masainya Sayyidina Umar
orang Utara panggil belemuai bangga semua. Kusut masainya Sayyidina Umar, padri tadi yang kata mimpi ni, dia kata inilah Umar dia, dengan rambutnya, dengan bajunya, dengan kusut masainya, inilah yang aku nampak dalam mimpi. Subhanallah. Jadi Sayyidina Umar terima kunci Baitul Maqdis dan terbukalah kota Baitul Maqdis dan didirikanlah azan di dalam Baitul Maqdis. Jadi tukarlah kota Baitul Maqdis itu dan bumi Syam daripada yang dipimpin oleh Rom ke tangan umat Islam. Jadi tuan-tuan bayangkan macam mana sahabat ridwanullahi alaihim menerima mandat menjaga Baitul Maqdis. Sahabat Umar ni pergi terima kunci Baitul Maqdis. Jadi dengan itu alhamdulillah Baitul Maqdis terbuka dan bumi Syam jadi pusat pemerintahan Khilafah Umayyah. Kan lepas habis Khulafa' Rashidin berlaku pemerintahan Umayyah. Lepas Umayyah Abbasiyah. Cuma Abbasiyah dia pemerintahan dia di Iraq, Umayyah di Syam, di kawasan Baitul Maqdis semua ni lah, kawasan Dimash, semua Syria sekarang ni. Bila Abbasiyah naik, dia orang pindah ke Iraq, jadi pusat pemerintahan Khilafah Bani Abbasiyah. Masih lagi Syam ni di bawah tangan umat Islam lah, dan tidak ada masalah lah. Namun selepas masa zaman Khilafah Abbasiyah ini, dia berlaku pergulakan yang sangat besar. Kalau tuan-tuan tahu apa konflik yang berlaku antara Abbasiyah dan Umayyah, akhirnya berlaku kejatuhan Andalusia jatuh kan. Andalusia ni asal kerajaan Bani Umayyah, akhirnya jatuh ke tangan Kristian terus. Itu tak Kristian terus. Jadi di zaman Bani Abbasiyah ada satu kerajaan dipanggil kerajaan Fatimiyah. Fatimiyah ni dia orang Syiah. Bila dia orang Syiah, jadi ada beberapa buah negara yang dia orang pimpin. Antaranya ni kira dia kata macam kita kata cross. Abbasiyah pun ada, Fatimiyah pun ada. Dua kerajaan dalam satu. Jadi tuan-tuan bayanglah macam mana kan orang Syiah bunuh sana bunuh sini dan kerjasama dengan tentera salib. Itu yang paling masalah. Dia orang kerjasama dengan tentera salib, lawan dengan orang Islam. Dan ketika itulah bumi Palestin jatuh sekali lagi. Bumi Palestin jatuh ke tangan tentera salib. Macam mana tuan-tuan kalau bayangkan tentera salib ni apabila masuk bumi Palestin, dikatakan 70,000 umat Islam dibunuh. Dia orang masuk bumi Palestin dalam keadaan randuk air darah. Tu masa ketika orang kerajaan ketika mana Bani Abbasiyah dan Bani Fatimiyah, kerajaan Fatimiyah Syiah ni memimpin. Jadi teruklah Palestin yang jatuh. Sebab Palestin ni tuan-tuan, dia bumi perjuangan sejak daripada dulu. Dia tak pernah nak kan, dia selagi mana kalau Islam tak kuat, Palestin jatuh dulu. Kalau Islam kuat, maka Palestin akan selamat balik ke tangan umat Islam. Kita tengok saja lah hari ni kan macam mana. Zaman tu teruk kerajaan Islam. Mekah tak jatuh, Damsyik tak jatuh, Mesir tak jatuh, tapi Palestin jatuh ke tangan tentera salib. Jadi itu daripada dulu sampai sekarang. Sekarang pun sama lah, Islam, umat Islam kan. Kalau ada bukan umat Islam yang memimpin dunia, umat Islam kalau Arab kata fi zailil umam. Arab ni diguna apa? Dia kata kalau ekor kucing tu dia kata zail. Dia kata umat Islam ni dia ekor dunia. Umat Islam ni kira tidak ada antibar apa-apa. Jadi Palestin antara bumi yang terkesan lah. Jadi bila berlaku tawanan tentera salib tu pada zaman Abbasiyah Fatimiyah ini, ada beberapa kerajaan Islam yang independen. Jadi dia orang ni pimpin kawasan ni sebab dah pecah kan, Abbasiyah ni dah pecah, kawan-kawan ni dah supaya bergaduh. Ada seorang yang selalu kita dengar nama dia, iaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi ni dia asal orang Kurdi, daripada bangsa Kurdi, tapi dia
duduk di Damsyik. Akhirnya dia pergi ke Mesir dengan tentera, dengan sebelum dilantik menjadi ketua, menjadi pemimpin di Mesir. Dia pergi lawan kerajaan Fatimiyah Syiah tu. Dia selamatkan Mesir, dikeluarkan daripada Syiah kepada Sunnah lah. Dan dialah yang akhirnya berjaya buka Baitul Maqdis. Saya ada siri khas sebenarnya Salahuddin Ayyubi ni. Saya buat siri khas lah sebenarnya sebab nak terang macam mana Salahuddin Ayyubi ni selepas Baitul Maqdis jatuh ke tangan tentera salib, 90 tahun tak dibenarkan dirikan solat dan juga azan di Masjidil Aqsa. Tutup terus 90 tahun. Orang Islam tak boleh nak buat apa. Kerajaan Islam lemah kan, 90 tahun. Dan bila saya tengok kita ni jatuh Baitul Maqdis, bumi Palestin, Masjidil Aqsa di tangan orang Yahudi, tak sampai 90 tahun pun. 1948 itu pengisytiharan negara haram Yahudi. 1948, kalau tengok sekarang 2023, lebih kurang 70 tahun lah, 70-80 tahun. Belum sampai 90 tahun pun. Zaman Salahuddin Ayyubi lagi teruk, 90 tahun. Dan lagi condition lagi teruk pada zaman kita lah. Tak boleh nak solat langsung, azan tak boleh lawang langsung. Akhirnya dia berjaya buka Baitul Maqdis. Dia kembalikan Baitul Maqdis dengan usaha dia dan tentera-tentera dia untuk kembalikan Baitul Maqdis ke tangan umat Islam. Dan cerita yang sangat sedih lah, sebab bila dibuka Baitul Maqdis tu, minggu pertama diorang bawa mimbar Khalifah Nuruddin Az-Zinki daripada Damsyik tu, bawa ke Palestin untuk baca khutbah di atas mimbar Nuruddin Az-Zinki tu. Sebab dia yang propose nak buka Baitul Maqdis. Nuruddin Az-Zinki ni, dia yang latih Salahuddin Ayyubi. Namun dia meninggal lah sebelum Baitul Maqdis terbuka atas pada zaman Salahuddin Ayyubi. Jadi dia berkata sebabkan dialah yang memulakan perjuangan ini lawan tentera salib. Dia orang angkat dia punya mimbar dia itu, yang inilah kan tempat baca khutbah Jumaat tu kan, daripada Damsyik tu pergi ke Baitul Maqdis. Dan Jumaat pertama itu datangnya seorang alim yang besar, solat di situ jadi imam, dan semua umat Islam menangis. Bayangkan masa ketika itu semua umat Islam daripada pelosok dunia bila dengar Baitul Maqdis dah terbuka, semua pakat datang nak solat Jumaat pertama di situ. Penuh Baitul Maqdis. Jadi sejak dahulu tuan-tuan dan puan sekalian, memang itulah sebenarnya Baitul Maqdis sangat rapat di tangan di hati umat Islam. Sebab dia adalah isu agama, bukan isu kebajikan. Kita daripada amal Palestin, itulah tujuan akhir kita. Bukannya sekadar nak bagi makan, minum, macam sebut awal tadi lah kan, nak bagi dia orang boleh tidur rumah elok macam kita, solat baik elok macam kita. Tidak. Itu hanya tujuan sementara yang kita boleh pelan-pelan lah kan. Tapi tujuan akhir yang tak mungkin berlaku melainkan dengan usaha seluruh umat Islam. Macam zaman Salahuddin Ayyubi dulu lah, zaman Sayyidina Umar, yang ketika mana dia kumpulkan tentera Islam yang kuat, akhirnya berjaya bebaskan. Kalau tak dia sangkut. Jadi tak mungkin bebas dan kembali normal melainkan Islam kembali kuat. Dan umat Islam sendiri fahamlah isu ni kan, sama-sama tolong, yang ni tolong dengan, mungkin kita tak mampu tolong dengan senjata, tapi Turki contohnya dia ada juga sumbangan senjata. Dan Qatar dan sebagainya kan, kita takkan boleh sumbang, kita kata bantuan dari sudut kemanusiaan, di sudut macam projek amal Palestin kita buat. Terbaru terkini kita propose buat hospital di Palestin atas sumbangan rakyat Malaysia. Kita propose masukkan di Gaza itu, kita buat kita hantar ambulans 4 biji ambulans kita hantar ke Gaza.
projek-projek sekolah, kita buat ma'had tahfiz Aman Palestin. Ni semua sumbangan rakyat Malaysia, apa yang kita boleh buat lah, sebab kita tak boleh nak sumbang dari sudut ketenteraan dan sebagainya yang boleh bantu dia orang lah. Jadi tak mungkin melainkan dengan usaha semua orang. Dan insya-Allah benda bukannya mustahil. Dulu pernah jatuh, akhirnya kembali balik tengah umat Islam. Zaman dulu lagi lah, zaman Sayyidina Musa alaihi salam, kan zaman ketika itu pun berada di tangan tentera Byzantin, tentera Rom juga. Nabi Musa suruh masuk. Dalam surah Al-Maidah Allah Ta'ala berfirman, qala ya qaumi dukhulul masjid, qala ya qaumi dukhulu al-ardh al-muqaddasah allati kataba Allah lakum. Wahai kaumku, masuklah ke Baitul Maqdis ni, ardil muqaddasah, tanah yang muqaddas, yang mulia ini, yang Allah Ta'ala kataba Allah lakum. Allah Ta'ala dah tulis dah, masuk je confirm menang. Nabi Musa bagi janji, tapi apa yang berlaku? Dia orang tak nak. Qala dhhab anta wa rabbuka faqatila. Wahai Musa, engkau pergi seorang diri dengan Tuhan kau, rabbuka. Idhhab anta, kamu, wa rabbuka faqatila. Kau pergilah dengan Tuhan kau, wahai Musa, perang dengan dia orang. Kami tak nak perang, kami nak masuk secara aman. Amboi. Kan, jadi sejak itu lagi telah bergolak, dan akhirnya Nabi Musa AS, seterus Nabi-Nabi yang sudah Nabi Yusha bin Nun dan sebagainya, berjayalah buka kota Baitul Maqdis, jatuh balik, buka, jatuh balik, begitulah peristiwa Talut dan Jalut kan, dalam surah Al-Baqarah. Talut dan Jalut ni kat mana? Kat Baitul Maqdis. Akhirnya tentera Talut berjaya kalahkan tentera Jalut. Fahazamuhum biiznillah, kata Allah, Allah Ta'ala kalah mereka, dikalahkan dengan izin Allah. Kan Nabi Daud yang bunuh Jalut. Jadi kisah semua di Palestin sentiasa bergolak ya. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah SWT sekalian, marilah sama-sama insya-Allah kita menyumbang apa yang termampu di sudut masa, tenaga dan idea untuk bumi Palestin. Apa sahaja yang kita boleh lah kan, kita mampu untuk sumbangkan, kita sumbangkan. Dan antara projek-projek yang terkini yang mungkin saya nak sebut untuk yang terakhir adalah projek korban lah kan, yang terdekat ni. Jadi kita ada buat korban di sana setiap tahun, alhamdulillah. Dan kita pun ada keluarkan dalam website, dalam channel kita di Telegram dan Facebook dan sebagainya, berkaitan dengan projek korban ini, iaitu saya buka ni. Jadi kita buat beberapa buah negara jugalah kan, antaranya di Palestin lah. Palestin ni khususnya di Gaza dan di tebing barat, di Al-Quds, di kawasan Al-Quds itulah, iaitu seekor lembu ataupun satu bahagian jatuh 2300 tahun ni. Mahal, memang mahal sikit lah dekat kat sana dengan urusan duitnya dengan Yahudi dan sebagainya kan. Sebab dia orang ni terkawal, pakai duit pun tak boleh nak pakai duit dia orang, pakai duit Yahudi, shekel. Jadi memang sangat dahsyat lah. Jadi satu bahagian, bukan seekor, satu bahagian 2300. Saya rasa ada flyers kat belakang, siapa-siapa yang nak sertai bolehlah. Di Syria 1900 satu bahagian, di di Yaman seekor kambing 700. Dan kita juga ada buka untuk sedekah korban lah kan. Kadang-kadang ada yang tak mampu nak beri, kata ustaz kalau kat sini dapat seekor ataupun separuh ekor lah kan, 2300 ni. Dan ada mungkin yang tak mampu untuk nak sumbang penuh satu bahagian, mungkin dia boleh bagi sedekah korban lah kan. Sedekah korban ni mungkin kumpul ramai, jadi dia boleh jadi sampai seekor ataupun lebih lah. Jadi dia adalah ulama kita ijtihad, maka diharuskan untuk sedekah korban. Dan untuk yang terakhir adalah tahun lepas kita berjaya untuk rekod, kita sebutlah
Untuk tahun lepas 2021 kita berjaya dapatkan 142 ekor lembu dengan harga yang tadi itulah. Sumbangan rakyat Malaysia kita kan orang berada-rada ramai. Alhamdulillah. Begitu juga 539 ekor kambing. Semua ini di Palestin. Jadi alhamdulillah lah, moga-moga tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Taala sekalian yang berkemampuan boleh menyumbang dengan apa yang termampu bersama-sama dengan nama Palestin untuk rakyat Palestin di sana. Sama-samalah kita sumbangkan. Itu saja yang saya boleh sampaikan pada malam ini, insya-Allah. Jadi apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang datang daripada kekurangan saya mohon maaf atas masalah teknikal dan sebagainya. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. اللهم تقبل منا صلاتنا وأعمالنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.